Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tingkatan 4, topik 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so first kali kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, sebelum ini awak sudah tengok kebarangkalian mudah. Bila kebarangkalian mudah, maksudnya awak cuma tengok satu kebarangkalian sahaja. Sebagai contoh, mesti contoh ini awak biasa dengar lah. Bila awak melambung satu dadu adil. Apakah kebarangkalian kesudahan yang mungkin awak akan dapat? Kemungkinan awak akan dapat 1, kemungkinan awak akan dapat 2, kemungkinan awak akan dapat 3, kemungkinan awak akan dapat 4, 5 atau 6. Dia berhenti setakat itu sahaja. Kemungkinan lagi ada soalan dia, apakah kebarangkalian awak akan mendapat nombor ganjil? So dekat situ cuma ada satu peristiwa saja. Peristiwa yang apa berlaku ialah peristiwa awak melambung dadu. Itu sahaja untuk kebarangkalian mudah. Untuk hari ini, dia lebih kepada peristiwa bergabung. Maksudnya, ada dua peristiwa. Okey, dua atau lebih. Kalau peristiwa pertama tadi awak melambung dadu, peristiwa kedua awak melambung duit shilling. Itu contoh yang biasalah, contoh yang biasa awak nampak. Okey, kalau peristiwa pertama tadi duit dadu, so awak lambung dadu. So, awak tengok apa kesudahan dia. Kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan peristiwa kedua, awak lambung duit shilling. Apa kemungkinan kesudahan dia? So, awak mungkin akan dapat angka, duit 10, ataupun 20 sen, ataupun 50 sen. Ataupun kemungkinan dia, kesudahan dia, awak akan dapat gambar. So, dekat situ kita akan nampak pasangan. Kan dia bergabung. So, kita akan nampak pasangan. So, kemungkinan pasangan 1 atau angka. 1 daripada dadu, angka daripada shilling. So, itu adalah kemungkinan kesudahan peristiwa bergabung. Kemungkinan awak akan dapat 2 daripada dadu, gambar daripada duit shilling. 3 daripada dadu, gambar daripada duit shilling. Sebab awak gabungkan dua peristiwa. So, itu maksudnya peristiwa bergabung. Okey, contoh dekat sini, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid yang bermain gunting batu kertas. Dia kata dekat sini, dua orang murid bermain gunting batu kertas. Maksudnya awak dan kawan awak bermain. So, kemungkinan kesudahan seorang akan letak batu, seorang akan letak gunting. So, kemungkinan peristiwa yang pertama lah. Maksudnya ada dua orang murid kan. So, murid yang pertama itu kita anggap sebagai peristiwa 1. Murid yang letak gunting itu kita anggap sebagai peristiwa kedua. So, partner dia, peristiwa kemungkinan yang mungkin ialah batu atau gunting. So, itu kesudahan yang mungkin. Ataupun murid yang pertama dia guna kertas. Dia guna kertas pula. Dia keluarkan kertas. Murid yang kedua pula, dia keluarkan batu. So, itu adalah kemungkinan kesudahannya. Ataupun gunting daripada murid yang pertama dan murid yang kedua, kertas. So, itu adalah dia punya kesudahan. So, kalau kita membuat kesudahan yang mungkin bagi keseluruhan peristiwa itu, kalau murid pertama, dia letak gunting. Murid yang kedua, mungkin guna batu. Murid yang kedua, mungkin guna kertas. Murid yang kedua, mungkin keluarkan gunting juga. So, itu dia gabung peristiwa murid 1 dan murid 2. Ataupun peristiwa 1, peristiwa A. Untuk dalam ini, kita lebih rujuk kepada peristiwa A. So, untuk yang kedua adalah peristiwa B. Maksudnya murid yang kedua. So, kalau murid yang pertama, dia keluarkan batu. Murid yang kedua, mungkin keluarkan gunting. Murid yang kedua, mungkin keluarkan kertas.
Murid yang kedua mungkin keluarkan batu. So kalau awak perasan dekat sini saya banyak guna perkataan mungkin. Maksudnya itu adalah peristiwa yang mungkin. Kita tak pasti apa yang berlaku lagi. So, ataupun kalau murid yang pertama dia keluarkan kertas, murid yang kedua mungkin dia keluarkan gunting. Mungkin dia keluarkan batu. Mungkin dia keluarkan kertas. So, ini semua adalah kesudahan yang mungkin bagi suatu peristiwa dua orang murid main gunting, batu, kertas. So, ini peristiwa yang mungkin berlaku. So, cumanya kita tak tahu kesudahan yang confirm melainkan dua orang itu terus main. So, dia main. Ting. So, itu yang berlaku. Lagi sekali, ini yang berlaku. Lagi sekali, ini yang berlaku. So, dekat sini maksudnya tiga kali lah. Kan? Macam awak main dekat sekolah rendah dulu. So, ini adalah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung ini. Dia bergabung sebab ada dua orang murid. Murid yang pertama, kita letak sebagai peristiwa A. Murid yang kedua, kita letak sebagai peristiwa B. Macam itu. Dia banyak situasi, tapi kita lebih rujuk dia kepada peristiwa sebab dia berlaku dekat budak A. Dia berlaku dekat budak B. So, kita panggil dia sebagai peristiwa. So, ini adalah kesudahan yang mungkin. Okay, macam yang saya cerita tadi. Kesudahan yang mungkin. Mungkin. Dia mungkin berlaku. Okay, so kita tengok rangsangan minda satu. Kalau kita ada dekat kelas, memang saya akan buat. Biasanya untuk bab ini, saya lebih suka aktiviti. Sebab awak lebih nampak kesudahan dia di depan mata awak. Melainkan awak just macam fikir-fikir. Awak sendiri pun tak jelas apa kesudahan dia. So, untuk dekat sini, tujuan dia adalah menyenaraikan kesudahan dalam peristiwa bergabung. Bahan, duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen dan satu kotak kosong. Okay, so untuk dekat sini, kita tengok langkah dia murid duduk secara berpasangan. Setiap pasangan murid disediakan satu kotak yang mengandungi 3 jenis duit shilling yang bernilai 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Maksudnya dekat sini awak fikir awak dengan best friend awak dekat depan. Dekat depan awak imagine ada satu kotak kosong dan di dalam kotak itu ada duit shilling 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Kemudian, awak dan kawan awak memilih sekeping duit shilling dari kotak secara rawak. Nilai duit shilling dicatat dalam jadual. Maksudnya tadi, kawan awak ambil satu duit shilling dan awak pun ambil satu duit shilling. Awak tengok apa kesudahan duit shilling yang awak dapat. Lepas itu awak catatkan. Okay, kembalikan duit shilling ke dalam. Sebab kita nak buat 25 kali. Okay, kesudahan yang mungkin. Ini adalah kesimpulan yang terus dapat daripada aktiviti itu. Dekat sini dalam buku teks dia bagi awak 25 kali buat. Bukan maksudnya ada 25 kali kesudahan yang berbeza. Tidak. Tujuan dia buat banyak kali macam itu sebab kita nak tengok nanti kemungkinan awak akan dapat benda yang sama. Awak akan dapat 10 sen, kawan awak dapat 20 sen. Kemungkinan situasi itu awak akan dapat 2 atau 3 kali. Kita nak tengok pengulangan. Pengulangan kesudahan dia tu. Okay, boleh imagine. So, untuk dekat sini sebenarnya kita boleh macam terus buat shortcut. Okay, katakanlah kawan awak tadi dapat 10 sen. Awak dapat 20 sen. So, kalau kawan awak dapat 10 sen, awak dapat 20 sen, kita pulangkan balik 20 sen itu. 10 sen itu awak tahan. 10 sen itu awak tahan. So, awak tengok kemungkinan lagi satu ialah 10 sen dan 50 sen. Itu sahaja partner dia. Partner dia, kawan awak mungkin dapat 10 sen, awak mungkin dapat 20 sen. Kalau kawan awak dapat 10 sen, awak mungkin dapat 50 sen. Itu sahaja. Takkan berlaku kawan awak dapat 10 sen, awak akan dapat 10 sen juga. Dia tak akan berlaku sebab di dalam kotak itu tadi, dia ada 10 sen, 20 sen dan 50 sen sahaja. So, kalau kawan awak dah dapat 10 sen, awak mungkin akan dapat 20 sen. Kan? Kalau kawan awak dah dapat 10 sen, awak mungkin akan dapat 50 sen. So, dia itu sahajalah.
Belum lagi. Itu kalau kawan awak dapat 10 sen. Kalau kawan awak dapat 20 sen, awak mungkin dapat 10 sen. Lagi satu, kalau kawan awak dapat 20 sen, awak mungkin dapat 50 sen. Dia tak ada lagi kalau kawan awak dapat 20 sen, awak mungkin dapat 20 sen juga. Tak mungkin. Sebab awak ambil serentak. Dalam itu cuma ada 10 sen, cuma ada 20 sen, cuma ada 50 sen. Kalau ambil serentak, takkanlah dapat dua-dua dapat 20 sen. Dia tak boleh macam awak ambil, okay, kawan ambil 20 sen, dia pegang macam ini. Tak boleh. No. Itu bukan kita punya cerita. Okay? Cerita kita, seorang ambil satu duit shilling. Itu cerita dia. So, dan yang terakhir, kemungkinan kawan awak dapat 50 sen, awak mungkin dapat 10 sen. Dan lagi satu, kawan awak dapat 50 sen, awak mungkin dapat 20 sen. Okey cikgu, kenapa atas ini dengan bawah ini sama? Tidak sama. Kalau ini 20 sen, ini 50 sen, ini 50 sen, ini 20 sen, ini tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Sebab dekat sini tadi kawan awak. Ini kawan awak dapat 20 sen, ini awak dapat 50 sen. Dekat sini kawan awak dapat 50 sen, awak dapat 20 sen. So, walaupun dia macam kesudahan dia macam sama, tetapi dia adalah bukan kesudahan yang sebenar. Macam itu. Dia berbeza sebab kawan awak dapat 20 sen, awak dapat 50 sen. Tak sama dengan kawan awak dapat 50 sen, awak dapat 20 sen. Lain. Kita kan dah dapat kesudahan yang ini. Macam mana kita nak tulis cikgu? Takkan kita nak lukis. Okay. Memandangkan awak dah macam matematik tingkatan 4. Kalau awak nak lukis macam ini, susahlah sikit. So, kita tulis. Bila kita tulis, dia dipanggil sebagai ruang sampel. Maksudnya, ruang sampel ini adalah semua kesudahan yang mungkin akan berlaku. Tadi kan awak dah lukis kan? Biasa kalau dekat Facebook pun, malaslah nak baca panjang-panjang ni, boleh lukis tak? Itu biasalah dekat Facebook kan. So dekat sini dah lukis. Nak tak nak, awak mesti tulis. Maksudnya kita nak tengok ruang sampel bagi kesudahan yang mungkin. Semua. Okay, so tadi awak dah dapat 10 sen dan 20 sen. So awak tulislah 10 sen dan 20 sen. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, 10 sen, 50 sen. Koma, yang ketiga, 20 sen, 10 sen. Yang keempat, 20 sen, 50 sen. Yang kelima, 50 sen, 10 sen. Dan yang keenam, 50 sen, 20 sen. Ditulis dalam tata tanda set. So, secara umumnya, NS maksudnya adalah bilangan sampel. Kita punya kesudahan yang mungkin tadi, semua kesudahan yang mungkin. N sampel sama dengan NA, peristiwa A didarabkan dengan peristiwa B. So, rumus ini dia tidak bagi dalam exam, tetapi awak boleh kira ini sebagai shortcut lah. Okay, so dekat sini, NS ataupun kesudahan yang mungkin ialah bilang, dia dah bagi tahu kesudahan yang mungkin. Lepas itu, NA dan NB ialah masing-masing mewakili bilangan kesudahan peristiwa A dan peristiwa B. Okay. Contoh 1 muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okay. Okay. Bila dia minta ruang sampel, dekat sini dia guna perkataan ruang sampel. So, jawapan awak hendaklah ditulis dalam tata tanda set. Okay, kalau awak buat partner-partner, dia lukis-lukis, itu belum jawapan lagi. Itu adalah awak untuk mencari jawapan. Okay, jawapan awak mesti dalam bentuk tata tanda set dulu. 5 kepingkat berlabel T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak itu secara rawak. Satu demi satu tanpa pemulangan. Dekat sini saya nak tekankan perkataan tanpa pemulangan. Sebab di dalam exam, syarat ini yang kita perlu
tengok terlebih dahulu. So dekat sini dia kata tanpa pemulangan. Maksudnya lepas ambil, awak tahan. Awak ambil lagi satu. Itu maksudnya tanpa pemulangan semula. So ini rumus dia. Maksudnya tadi peristiwa pertama tadi awak ambil. Okay, masa peristiwa pertama tadi di dalam kotak itu kita ada 5 huruf kan. Dia ada huruf T, huruf E, huruf K, huruf U dan huruf N. So peristiwa pertama awak ambil guna tangan kiri. So awak tahan kad itu dekat tangan kiri. Bila awak nak ambil guna tangan kanan, di dalam kotak itu ada berapa lagi huruf? Ada 4 lagi huruf tinggal. Sebab awak nak ambil guna tangan kanan, yang tadi kan contoh awak dah ambil T. So yang di dalam kotak itu ada E, K, U, N. So kita dapatlah 5 darab 4 dan kita dapatlah 20. Okay, 20 ini bukan jawapan. 20 ini adalah bilangan kesudahan yang mungkin. Ini adalah untuk bilangan kesudahan yang mungkin. Soalan minta tulis ruang sampel. So maksudnya kita perlu senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, macam mana ni cikgu? Susah sangat ni cikgu. Okay, yang ini saya mudahkan. Okay, so tadi untuk peristiwa yang pertama, saya letak macam ini. Kita ada T-E-K-U-N. Okay, dekat sini kenapa saya letakkan petak hitam dekat T? Maksudnya kalau peristiwa pertama awak ambil huruf T, peristiwa kedua awak tak mungkin ambil huruf T. Sebab dekat sini tanpa pengulangan. So, bila awak ambil peristiwa pertama tadi, kalau awak dapat huruf T, peristiwa yang kedua, di dalam itu cuma ada E, K, U, N. Sebab itu dekat sini, kalau saya dah dapat T, peristiwa yang kedua tak mungkin akan dapat T lagi. So, bila saya ambil huruf T, peristiwa yang kedua, saya akan dapat E. So, bila tangan kiri ambil huruf T, bila tangan kanan ambil huruf E, kesudahan dia adalah TE. So, dapatlah kesudahan yang mungkin TE. Kalau tangan kiri ambil huruf T, tangan kanan saya dapat huruf K. So, saya akan dapat TK. Dan saya dapat dekat sini TU ataupun TN. Okey. Dan dekat sini, kalau peristiwa pertama saya dapat huruf E, tangan kiri saya ambil huruf E. So, saya tahan huruf E itu. Di dalam kotak itu cuma ada T, K, U, N. Sebab tangan kiri saya dah ambil huruf E. So, di dalam kotak itu cuma tinggal T, K, U, N. Sebab itu dekat sini saya hitamkan huruf E untuk peristiwa yang kedua. Sebab awak takkan dapat huruf E itu. So, untuk peristiwa ini, peristiwa bergabung ini, tangan kiri huruf E, tangan kanan huruf T. Tangan kiri huruf E, tangan kanan huruf K. Tangan kiri huruf E, tangan kanan huruf U. Tangan kiri huruf E, tangan kanan huruf N. Dan seterusnya dekat sini, kalau tangan kiri awak dapat huruf K, tangan kanan awak mungkin T. So, kalau K, kita cancel lah dekat K. Sebab kalau tangan kiri dapat K, di dalam itu cuma ada, di dalam kotak yang tinggal, cuma ada T, E, U, N. Sebab itu dekat sini saya pangkahkan huruf K. Saya takkan dapat huruf K lagi. Sebab tanpa pemulangan. Itu maksud dia. Penting ni syarat ini. Kalau awak salah syarat ini, jawapan akhir awak pun salah juga. Okay, saya teruskan dekat sini. Saya ambil lah K dengan E. Dan dekat sini K dengan U. Dan dekat sini KN. So, ini pun sama juga. Kita ulang sama macam langkah yang dekat atas. Okay. Dah siap ke belum ni? Belum. Yang ini tadi cuma kita lukis. Kita lukis. Kita nak tengok apa kesudahan yang mungkin. Kita lukis dulu. So, soalan minta senaraikan ruang sampel. So, bila dia minta ruang sampel, awak tulislah dalam bentuk tata tanda set.
So, awak senaraikanlah semua. Bila awak senaraikan semua, jangan lupa buka kurungan. Dan dekat sini, tutup kurungan. Okey, kita tengok contoh satu lagi. Yang ini soalan lain pula. 2 keping kad shilling di lambung. Maksudnya, okey lah, saya guna, bila ada 2 keping ni, saya suka guna tangan kiri dan tangan kanan. Supaya awak boleh macam imagine, tangan kiri adalah peristiwa A. Tangan kanan adalah peristiwa B. Supaya awak boleh imagine macam itu. Kalau awak lambung serentak guna satu tangan tu susah sikit nak nampak kan. A dan G mewakili angka dan gambar. Okey, dekat sini awak perlu ambil perhatian. Dalam soalan dia sudah guna perwakilan macam ini. A adalah untuk angka dan G adalah untuk gambar. Seelok-eloknya awak gunalah seperti macam yang dalam soalan suruh. Okey, so dekat sini bila awak lambung, tangan kiri awak ada 1 duit shilling dan duit shilling itu ada 2 permukaan, angka dan gambar. So kesudahan yang mungkin dia ada 2. Okey, tangan kiri, tangan kanan kan. Tangan kanan ada 2 dan tangan kiri pun ada 1 duit shilling. Dan duit shilling itu ada 2 juga permukaan. So, permukaan dia adalah angka dan gambar. So, kita dapatlah dekat sini 2 darab 2. Sebab tangan kiri ada 2 kesudahan yang mungkin. Dan tangan kanan ada 2 kesudahan yang mungkin. So, ada dapat 4. 4 ini sekali lagi saya ulang bukan jawapan. 4 ini adalah bilangan kesudahan yang mungkin. Bilangan kesudahan. Okay, so lukislah. Peristiwa yang pertama, tangan kiri. Peristiwa yang kedua, tangan kanan. Okay, saya letak dekat sini tangan kanan N, B. Tangan kiri. N, A. Cikgu, kenapa dekat sini dia tidak ada hitam-hitam macam tadi? Sebab dekat sini, dia buat serentak. Dia tak ada macam, okey, tanpa pemulangan. Dia tak cakap pun. Bila dia tak cakap, maksudnya kita anggap dia ulang. Kita anggap dia berulang. Okey? So, bila dia berulang dekat sini, A dia, mestilah A dengan A. Kesudahan dia, awak lambung tangan kiri, tangan kanan serentak. Kemungkinan, awak akan dapat A. Maksudnya angka dan angka. Dan kemungkinan juga, tangan kiri awak dapat angka, tangan kanan awak dapat gambar. Atau, kalau tangan kiri awak dapat gambar, tangan kanan mungkin awak akan dapat angka. Kalau tangan kiri awak akan dapat gambar, tangan kanan pun mungkin akan dapat gambar. Ada lagi tak kesudahan yang mungkin? Yang lain? Tak ada kan? So, bila dah buat macam ini, senaraikan. Sebab soalan suruh tulis ruang sampel. So, mesti ada buka kurungan. So, buka kurungan dan tutup kurungan. Okay, so AA, AG, GA, GG. Good game. Okay.